Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekalan data atau database ialah tempat pengumpulan dan penyimpanan data secara berpusat bagi sistem maklumat yang berasaskan komputer. Database ialah koleksi data yang saling berhubung dan disimpan tanpa berlaku pengulangan data. Ia memudahkan maklumat itu disimpan, dicapai dan juga dikemas kini. Contoh bekalan data dalam kehidupan seharian kita ialah yang pertama, semasa membeli barangan di pasaraya, juruwang akan scan atau imbas barang yang kita pilih pada barcode. Tindakan tersebut sebenarnya bukan hanya untuk mengenal pasti harga dan jenis barang, tetapi ia akan mengurangkan bilangan barangan dalam sistem stok termasuk barangan atas rak. Jadi dalam kata lain, pekerja pasaraya dapat mengetahui jumlah barangan yang masih berbaki di dalam kedai atau dalam stor tanpa perlu mengira stok sedia ada. Yang kedua ialah pencarian di search engine. Jadi terdapat banyak search engine yang awak pernah guna seperti Google, Yahoo, search engine pada YouTube, pada Facebook, Instagram, Twitter. Dalam bekalan data search engine terdapat beratus juta maklumat tentang perkataan, individu, nama tempat atau negara yang awak kendaki akan terpapar. Maklumat dalam bekalan data yang terpapar sebenarnya dimasukkan oleh pengguna di seluruh dunia. Sebagai contoh, awak meletakkan hashtag pada Instagram. Bila awak search hashtag tersebut, ribuan paparan akan tersedia mengikut popularity views. Awak juga telah menyumbang kepada penggunaan data hashtag Instagram tersebut. Contoh ketiga seperti sistem giliran di hospital, di pejabat pos. Kemudian log panggilan masuk, panggilan keluar pada telefon, thumbprint kehadiran pekerja di pejabat, dan satu lagi ialah auto teller machine di luar bank. Semua menggunakan sistem bekalan data. Rajah 4.2 ni ialah ciri-ciri sistem fail secara manual dan juga elektronik. Maksudnya fail yang kita nampak dan juga fail yang berada dalam sistem komputer. Kita lihat sistem fail manual dahulu. Jadi sistem fail manual, data disimpan dalam fail kertas. Jadi perlukan banyak space, banyak kertas. Fail kertas disimpan dalam kabinet fail. Capaian ke atas data mengambil masa yang lama. Maksudnya di sini kalau nak cari satu-satu fail, perlu go through satu persatu, kemudian ambil fail, kemudian select satu persatu. Kemudian rekod sukar diubah. Jadi maksudnya kalau nak ubah kena print out yang baru, kemudian letak pada dalam fail tersebut, rekod lama perlu dibuang. Dan macam cikgu cakap tadi, ruang yang besar diperlukan untuk menyimpan fail-fail tersebut. Kalau dekat bilik guru awak boleh lihat satu almari besar dekat belakang tu penuh dengan fail-fail. Itu ialah fail yang disimpan secara manual. Kita lihat sistem fail yang disimpan secara elektronik. Yang pertama menggunakan komputer, kemudian data direkod dalam fail komputer, data disimpan dalam peranti storan atau komputer. Maksudnya kalau kata dekat dalam komputer kita tak simpan, kita boleh simpan di dalam thumb drive ataupun dalam hard disk. Kemudian rekod senang diubah. Kita buka je fail tersebut, kita edit, kita save dan rekod dah ready, dah siap. Kemudian capaian ke atas data memakan masa yang singkat. Pasal kita tahu kita boleh search perkataan dan terus tuju kepada fail yang dikehendaki. Jadi antara kedua-dua sistem fail, manual dan juga elektronik, banyaklah bezanya dan banyaklah kelebihan pada sistem fail secara elektronik. Tetapi andai kata negara kita tak ada bekalan elektrik, jadinya kita tak dapatlah mencari fail tersebut kerana tak ada elektrik. Seterusnya ini ialah awak semua mesti pernah masuk kan. Ini ialah login di beberapa pelajar untuk awak nak tengok result exam awak. Awak lihat ada dua kolom yang perlu dimasukkan, iaitu ID pelajar dan juga kata laluan. Ada sebab kenapa setiap pelajar di AQKI diberi satu ID dan ada password untuk awak masuk ke dalam sistem tersebut. Sekejap lagi kita akan tengok kenapa. Ini ialah hubungan antara entiti dan juga attribute. Awak lihat, seorang murid. Murid tu disebut entiti. Kemudian attribute ialah nama murid, ID murid, tarikh lahir murid,
kelas murid, nama bapa, nama ibu. Okey, cikgu ulang sekali. Murid, contoh cikgu letak kat sini nama Syuib. Jadi attribute, nama Syuib, ID Syuib, tarikh lahir Syuib, kelas Syuib, nama bapa Syuib, nama ibu Syuib. Faham? Okey. Ini ialah pengkalan data hubungan, perwakilan entiti dan atribut dalam pengkalan data hubungan. Awak lihat ini ialah 4 pelajar. Contoh 4 pelajar. Nama Lee Yong Yong, Maniam, Zulkifli dan juga Elizabeth. Jadinya awak lihat pelajar keempat-empat ni ada ID murid, ada ID dia sendiri. Macam diorang start daripada 20160. Macam awak start daripada L ataupun P. Kemudian nama dia, and then tarikh lahir, jantina, bangsa dan alamat. Okey, awak lihat pada yang kotak pink yang di boldkan tu, okey, itu kita sebutkan attribute. Alright? Okey, sekarang ni awak lihat cikgu bagi awak satu latihan. Kaji jadual di bawah, kenal pasti dan lakarkan entiti dan atribut berdasarkan data dalam jadual. Okey, dekat sini awak lihat ada 4 murid. Okey, ada nombor daftar, nama murid, kategori dan rumah sukan. Jadi awak kena buat macam contoh ni. Nampak? Entiti dan atribut. Tetapi okey, masukkan Akasha, Kirtana, Lee Chongzi dan Yap Mei-ling. Boleh? Maknanya awak kena keluarkan yang mana entiti dan yang mana atribut. Okey. Sila tulis dalam skrin kertas dan ambil gambar, bagi kat cikgu send kat cikgu. Okey, sekarang ialah kekunci primer dan kekunci asing. Okey, apa kepentingan kekunci primer? Kekunci primer, kepentingan dia ialah memelihara integriti data, menjimatkan ruang storan komputer, mengelakkan pertindihan rekod lama dan baru dan memberi nilai unik untuk penyimpanan data. Okey, dekat sini awak lihat ada 2 kunci, primer dan juga kunci asing. Kunci primer tu atribut dengan nilai unik, tak boleh mengandungi data yang berulang, digunakan untuk mengenal pasti rekod dalam jadual. Setiap entiti mempunyai sekurang-kurangnya 1 kunci primer. Okey, kita lihat asing pula. Kunci asing, atribut dalam satu jadual hubungan. Atribut yang merupakan kekunci primer bagi satu jadual hubungan. Mengaitkan 2 atau lebih entiti. Mengaitkan rekod dari 2 atau lebih dalam jadual yang mempunyai hubungan. Okey, kalau tak faham kita tengok contoh dia. Okey, ini ialah satu contoh di mana cikgu harap awak fahamlah dengan contoh yang diberi. Awak lihat kat sini ada 2 jadual kan? Satu butir murid, satu butir penjaga. Okey, awak lihat perkataan butir murid yang dekat atas sekali tu. Okey, dalam bahasa kita sebut jadual butir murid. Tetapi kalau dalam bahasa pengkalan data, dia disebut entiti butir murid. Okey, kita sebut entiti butir murid dan entiti butir penjaga. Maknanya jadual lah. Jadual butir murid dan jadual butir penjaga. Okey, dalam entiti butir murid terdapat berapa atribut? Ada atribut ID murid, atribut nama murid, atribut jantina, kaum dan juga agama. Manakala dalam entiti butir penjaga ada nombor daftar, ada ID murid, ada nama ibu, nama bapa dan juga nombor telefon. Okey, jadinya dalam entiti butir murid, kekunci primer ialah ID murid yang ditandakan dengan warna kuning. Manakala dalam entiti butir penjaga, kekunci primer ialah nombor daftar, tetapi kekunci asing ialah ID murid. Jadi awak lihat dekat sini ada 2 atribut digunakan yang sama. Okey, atribut ID murid dalam butir murid ialah kekunci primer, tetapi atribut ID murid dalam butir penjaga ialah kekunci asing. Cikgu ulang lagi sekali. ID murid ni digunakan dalam kedua-dua jadual.
jadual butir murid dan jadual butir penjaga. Okey. Dalam jadual butir murid, ID murid ni digunakan sebagai kekunci primer. Maknanya yang unik, yang tak berulang-ulang. Satu orang murid, satu ID. Dia tak ada satu murid share 2-3 ID. Tak ada. Okey, manakala dalam fail butir penjaga, ID murid ni dia jadi kekunci asing. Manakala kekunci primer ialah nombor daftar untuk penjaga. Jadi ada hubungan dekat situ. ID murid digunakan dalam butir murid, ID murid digunakan dalam butir penjaga. Jadi bermaksud dekat sini, kita lihat ID murid T17125 Tan Cheng Hong. Okey, jadi kita boleh tahu ayah dan ibu kepada Tan Cheng Hong ialah Yoh Min Lee dan Tan Zisuk. Pasal apa kita boleh tahu? Pasal kita tengok bandingkan ID murid daripada entiti daripada butir murid dan juga butir penjaga. Okey, sekarang latihan yang kedua. Cikgu Nurul hendak menyediakan senarai nama murid yang mengambil bahagian dalam acara sukan ilmiah berdasarkan rumah sukan dan acara. Dua entiti yang akan digunakan ialah murid dan rumah sukan. Jadi, A, kenal pasti atribut-atribut yang sesuai bagi entiti murid dan entiti rumah sukan. B, tuliskan atribut yang boleh dijadikan kekunci primer dan kekunci asing bagi kedua-dua entiti. C, catatkan dapatan dalam bentuk jadual hubungan yang kemas. Maksudnya awak kena lukiskan dua jadual lah. Dua entiti entiti murid dan juga entiti rumah sukan. Jadi buat dengan cantik, gunakan pembaris, kemudian ambil gambar dan hantar kepada cikgu. Okey, sekiranya awak tak faham penerangan cikgu ni, awak boleh refer kepada buku teks bab 4. Dekat situ awak baca slow-slow, ambil masa untuk faham dan cuba buat latihan ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.